Anda bersama dengan saya, Firdaus Azil dari Astro Awani untuk Shock Unsound Hero. Saya Firdaus Azil, broadcast jurnalis Astro Awani. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit pengalaman saya dalam kewartawanan, di mana saya mula bekerja dalam bidang kewartawanan adalah pada 2007-2008 saya menyertai Utusan Malaysia ketika itu, di mana ketika itu saya sebagai wartawan jenayah, wartawan meja jenayah. Pada 2010 saya menyertai agensi Berita Nasional Malaysia ataupun Bernama, dan di situ Bernama tu adalah dia ada banyak orang kata cabang department. Jadi kita di bahagian Newswire atau hujung 2017 saya menyertai Astro Awani. Masa interview tu dia kata opening adalah untuk digital journalism ataupun lebih kurang sama je dengan apa yang saya buat, itu kita tulis news ya. Once kita dah masuk baru dia kata you kena buat semua kat sini. Bertukarlah status saya daripada wartawan biasa kepada wartawan penyiaran. Okay, biasanya wartawan ni dia punya nature dia adalah orang kata dia ingin mengetahui dan dia selalu teruja untuk. Jadi kalaulah kata ada bencana ke, memang dia selalu nak cover lah bencana semua, banjir ke, tanah runtuh ke. Dalam waktu kita teruja tu kita juga kena ambil langkah berhati-hati sebab kita tak pernah merasai pengalaman macam ni. Kalau ada pun dulu sewaktu saya pergi bencana alam semula jadi di Sungai Kim Kim, kita tahu dah dekat area sungai tu dia adalah punca ataupun orang kata ground zero untuk kejadian tu. Tapi kat sini mana-mana kadang kita pergi kedai pun kita boleh kena. Kita sebagai wartawan kadang-kadang of course yang kita kena pergi ke tempat tu yang kita lebih terdedah, kita lebih expose. Macam sewaktu kejadian tu adalah ketika mana kita sedang mengalami krisis pertukaran kerajaan, jadi kita terdedah kepada orang-orang menteri ni ke apa kan. Jadi itu lebih membahayalah, tetapi apapun kita mengikut SOP yang ada, kita ambil langkah-langkah berjaga-jagalah. Sebab apa, kita pun ada nyawa kita satu je, kita pun ada ahli keluarga sama juga rakan-rakan, jadi kita make sure kita follow je SOP itu untuk pastikan kita berhati-hati. Astro Awani ni mungkin ramai yang tidak tahu, dia punya workforce dia kalau anda dapat tengok belakang-belakang sikit je. Tetapi seolah sebab kita adalah TV station, so kita kena portray, kita adalah sentiasa, kita kena compete lah, so dia agak kompetitif. Pada masa sama, sewaktu PKP pula dengan suasana yang berlainan, cabarannya lain. Tak dinafikan kita juga ada anxiety ataupun entah macam mana, apa nasib kita kalau keluar hari ni kan. Sebab katalah kalau kena, dia bukannya sebarangan, bukannya macam pergi klinik, pergi hospital settle, tak, dia kena ada dia punya orang kata stages untuk membuat saringan ke. Lepas tu katalah kalau positif, kita nak kena duduk dekat hospital tu untuk menjadi rawatan. Kita pula dia mental. Kadang-kadang ketakutan tu menyebabkan ada di antara kalangan kita ni yang macam dia tak boleh nak berapa perform. Bila kita dah biasa dengan ni, and then kita pula ada, macam saya cakap tadi, ada SOP semua. Apa kan jadi kalau kita kena? Apakah langkah perlu kita lakukan untuk pastikan bukan saja kita selamat, tetapi juga kita punya environment untuk pastikan. So kita kita punya business continuity plan sebagai contoh. Kita kena make sure kalau kita kena, jangan pastikan orang lain tak kena. Buat liputan di waktu PKPP ataupun ni pun memang orang kata pengalaman yang takkan kita lupakan. Kita boleh bercerita kepada anak cucu kita nanti yang kita pernah merasai zaman tu. Pandemik COVID ni dia agak unik sikit. Dia tak macam MERS, dia tak macam SARS, tapi kali ni adalah sebab dia berlaku dalam era macam ni. Mungkin saya boleh cerita sewaktu COVID ni mula melanda ialah pada hujung Disember ke awal Januari. Masa tu dia baru nak naik, tapi masa tu juga kita ada krisis pertukaran. Jadi kita expose di kawasan-kawasan dekat, tapi kita ingat kan sesama biasa. Saya ingat lagi sewaktu hari pertama Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah, kita ramai-ramai berkumpul. Anda mungkin akan ingat sebelum tu kita berkumpul di istana dan sebagainya, kita berkumpul di depan rumah Muhyiddin. Jadi kat situ adalah kawasan-kawasan yang very risky. Kita interview salah seorang menteri, tetapi beberapa hari selepas itu kita dapat panggilan daripada office, tanya ada tak kita ada interview tak ada menteri ni. Kata ada, duduk dulu kat rumah. Sebab apa, dia ni suspek. Jadi kita pun berhubung dengan pegawai dia, tanya ni apa Datuk Seri ni kena ke tak? Baik, cakap betul-betul kan. Jadi itu adalah pengalaman lah, walaupun kata nampak macam biasa je, tapi itu adalah pengalaman yang memberi kita nilai tambah pengalaman kita sebagai wartawan. Okey, pertamanya mungkin disebabkan pengalaman kita waktu muda kita ni agak adventurous lah, so macam tak peduli sangat kan. Tetapi ketika saat ini kita kena ambil kira juga yang kita ada ahli keluarga. Kita sebab boleh
kena bertanggungjawab atas diri sendiri. Saya nak kata anxiety tu yang betul-betul sampai buat panic attack, sebagai contoh sampai kena makan ubat, kena jumpa kaunselor tu tak adalah. Tetapi ada juga kes di mana apabila rakan-rakan kita, macam contoh yang ni kelakar sikit, dia tanya kenapa kita tak buat laporan macam mana cara orang menjalin swab test. Saya cakap kat dia, kalau nak buatlah, tak ada masalah semua kan. Tetapi dia macam keterujaan. Okay, dia pun buat. Rupanya kita dapat tahu, rupanya dia ada panic attack sebab dia pergi ke Masjid Seri Petaling. Kalau anda dapat ingat kluster tabligh tu, so dia pergi, rupanya dia expose dan dia rasa anxiety. Rupanya sebab itulah dia nak pergi ya sangat kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Tapi pada masa sama, sebagai satu kumpulan, kita kena orang kata support lah. Of course, sebagai wartawan, dalam keterujaan tu kita kena berhati-hati. Katalah kalau kita expose, kita positif tetapi kita selamat, tetapi kita punya ahli keluarga pula kena. Jadi sebab itulah saya rasa apabila dalam pemberitaan ni, kena berhati-hati. Walaupun nampak remeh pakai topeng ke semua, tapi benda itulah yang menyelamatkan sebab guideline daripada WHO. Ada satu yang mungkin tak berapa related, tetapi rakan arwah salah seorang jurugambar di bernama dulu, dia dapat pergi ke Somalia, iaitu kawasan yang orang kata kawasan yang langsung tak stable semua kan. Tapi nasib tak baik, apabila satu tembakan kena dekat dia, akhirnya dia meninggal dunia. Jadi kadang-kadang benda tu, sebagai wartawan kita kena be extra careful lah dalam keadaan yang orang kata uncertainty. PKP ni bagi saya adalah ketidaktentuan. Sebab apa, kita tak tahu bila masa kita boleh expose. Walaupun kita ikut semua tu kan, tapi kalau nak kena. Kita takut masyarakat ni dia cuma rasa berhati-hati dia sekejap je. Dan dia rasa apabila keadaan kes dah menurun, negeri tempat dia tu macam tak ada langsung kes baru, dia ambil mudah. Tapi kadang-kadang benda tu yang menyebabkan orang kata boleh menimbulkan risiko balik. Macam KP, tak salah saya, Tan Sri dia ada cakap yang kemungkinan pada musim sejuk di beberapa negara akan meningkat dan benda tu juga akan expose kita pada risiko datang balik COVID ni. Bagi saya, nasihat kepada masyarakat cukup mudah. Pakai topeng, jaga penjarakan fizikal. Dulu social, sekarang fizikal semua kan. Ikut je. Sebab kita tak naklah kembali pada zaman PKP seksa juga. Walaupun kita wartawan, waktu PKP dulu dibenarkan keluar sebagai frontliners, tetapi kadang benda tu akan beri kesan kepada kita punya seharian. Kalau dah masyarakat tak bertanggungjawab, takkanlah kita nak harapkan kepada kementerian ataupun ketua pengarah kesihatan ataupun frontliners semata-mata. Kita sendiri kena ada tanggungjawab. Sayangilah nyawa. Nyawa ada satu je. Orang lain pun nyawa ada satu je. Tolonglah jaga yang orang lain.